keluar daripada gua untuk mendapatkan bantuan. Individu pertama yang tiba adalah seorang wanita bernama Suzy Mautola yang tiba kira-kira 3 jam Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke dalam channel YouTube aku. Okay, untuk video kali ni aku akan cerita kisah tentang John Edward Jones. Dalam banyak-banyak kes ataupun tragedi terperangkap dalam gua, satu peristiwa yang paling diingati tentulah tragedi kematian seorang lelaki bernama John Edward Jones yang terperangkap dalam gua Nati Pati di Amerika Syarikat pada tahun 2009. Disebabkan namanya terlalu panjang, jadi aku ringkaskan namanya sebagai Edward. Sejak kecil, Edward dan adiknya sering mengikuti bapa mereka meneroka gua dan minat itu terus berkembang sehinggalah mereka dewasa. Salah satu impian Edward adalah meneroka gua Nati Pati yang terkenal dengan cabaran laluannya yang sempit. Oleh itu, pada malam 24 November 2009, Edward yang ketika itu berusia 29 tahun bersama adiknya, Josh yang berusia 23 tahun, bersama 9 lagi rakan dan ahli keluarga mereka telah meneruskan niat mereka untuk meneroka gua itu sempena waktu cuti. Segalanya kelihatan sempurna tanpa sebarang masalah untuk sejam pertama perjalanan mereka di dalam gua tersebut. Gua Nati Pati ini terkenal dengan satu laluan masuk yang kecil dan sempit, dikenali sebagai Bird Canal. Ianya hanya boleh dimasuki oleh peneroka gua yang benar-benar berani kerana laluannya begitu sukar dan sempit. Tidak lama kemudian, John menemui satu ruangan kecil yang disangkakan adalah laluan Bird Canal yang sering diperkatakan. Perlahan beliau cuba masuk ke dalam laluan tersebut dengan mendahulukan bahagian kepala diikuti dengan bahagian kaki. Tidak lama kemudian, beliau sedar bahawa lubang tersebut bukanlah laluan Bird Canal yang disangkakan. Laluan tersebut terlalu sempit sehingga beliau tidak mampu untuk memusingkan badannya dan keluar daripada lubang tersebut. Paling menyukarkan, lubang tersebut menghala ke bawah, bermakna kepalanya berada lebih bawah daripada kakinya. Ruang-ruang kecil yang ada di sekeliling tubuhnya hanya cukup untuk membolehkan beliau bernafas. Adiknya Josh merupakan individu pertama yang menyadari abangnya sudah terperangkap dalam laluan sempit itu. Dalam usahanya mengeluarkan diri, John tergelincir masuk ke bahagian yang lebih dalam dan tangannya juga sudah terhimpap dengan dadanya, menyebabkan beliau tidak dapat bergerak. Tanpa melengah masa, Josh bergegas keluar daripada gua untuk mendapatkan bantuan. Individu pertama yang tiba adalah seorang wanita bernama Suzy Mautola yang tiba kira-kira 3 jam kemudian. Dalam tempoh 24 jam, kira-kira 100 orang penyelamat sudah berada di situ dalam usaha mengeluarkan John. Pelbagai usaha dan strategi digunakan, termasuklah penggunaan sistem takar dan tali bagi menarik John keluar. Namun keadaan yang terlalu sempit dan pembukaan laluan tersebut yang tidak sekata menggagalkan usaha mereka. Pasukan penyelamat sedar mereka harus bertindak pantas. John diberikan air dan makanan melalui injection drip dan beliau turut disuntik ubat penenang bagi menenangkan dirinya. Keadaan dirinya yang terbalik amat bahaya, memandangkan jantungnya perlu bekerja keras untuk mengapam darah keseluruhan badan. Kira-kira 27 jam selepas beliau tersekat dalam laluan sempit tersebut, pasukan penyelamat akhirnya mengatakan beliau mati akibat serangan jantung. Satu pengakhiran yang mendukacitakan bagi Josh dan pasukan penyelamat. Hasil perbincangan antara keluarganya dan pihak pentadbir gua, mereka akhirnya mencapai kata sepakat untuk membiarkan jasad John dibiarkan dalam lubang maut tersebut. Mereka juga setuju untuk menutup gua Nati Pati buat selama-lamanya bagi mengelakkan akan ada individu yang akan menjadi korban di gua itu. 1 minggu selepas kejadian korban ini, gua ini akhirnya telah ditutup buat selama-lamanya. Gua ini akhirnya menjadi kubur kekal bagi John. Okey, ini saja kisah yang mampu aku sampaikan buat korang. Harap korang terhibur dan menjadi inspirasi buat korang yang ingin masuk ke gua supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan sebelum masuk ke mana-mana lubang.